Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Jadi hari ini kami daripada Masjid Haji Siddiq Kampung Bolong Baru bersama Asik Sound and Light yang membantu saya untuk video sound pada hari ini. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Tuan Ashraf Hafiz Roslan yang merupakan Ketua Pegawai Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Tuaran yang akan menyampaikan khutbah khas sempena Hari Antidadah Kebangsaan pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Jumpa kami sebentar lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله
Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia serta penuh dengan keberkatan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kepadanya kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan yang jatuh pada 19 Februari setiap tahun, maka khutbah pada hari ini menjurus kepada usaha membebaskan komuniti kita daripada permasalahan dadah melalui tema institusi kekeluargaan pemangkin komuniti bebas dadah. Setiap insan mendambakan kehidupan yang harmoni, dan keluarga harmoni perlu dititik beratkan kerana pembinaan, pembangunan dan kejayaan sesebuah masyarakat maupun negara bermula daripada keluarga yang harmoni, sihat fizikal, psikologi dan pemikiran. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk melahirkan keluarga yang sentiasa berpegang teguh dengan akidah Islam yang syumul, di samping sentiasa mengamalkan amal ibadah seperti solat, berzikir, puasa dan sebagainya, serta tidak bersikap individualistik dan materialistik. Sekiranya setiap individu mempunyai rasa keupayaan dan tanggungjawab, sudah tentulah perkara-perkara yang negatif dalam kalangan masyarakat seperti penyalahgunaan dadah dan pelencongan sosial lain dapat dihindari. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, saban hari kita sering diperdengarkan dengan permasalahan sosial dan semakin lama semakin membimbangkan. Antara perkara yang menyumbang kepada permasalahan ini adalah penyalahgunaan dadah dan juga pelencongan sosial seperti ponteng sekolah, lepak serta perpisahan di dalam keluarga. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan, sehingga tahun 2020 terdapat lebih 140,000 penagih dadah yang telah direkodkan, dan daripada jumlah tersebut hampir 80% terdiri daripada bangsa Bumi Putra dan beragama Islam. Kerajaan telah membelanjakan ratusan juta ringgit untuk menangani permasalahan ini, termasuklah dengan membina pusat-pusat pemulihan serta menggalakkan penubuhan pusat pemulihan dadah persendirian, di samping menjalankan kempen pendidikan pencegahan dan kesedaran kepada orang ramai. Namun usaha-usaha ini belum membuahkan hasil yang boleh dibanggakan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, banyak kajian telah menunjukkan berlakunya penyalahgunaan dadah ini adalah berpunca daripada institusi kekeluargaan yang tidak harmoni dan pengaruh rakan-rakan. Justru akibat ketidakharmonian ini menyebabkan ramai yang mencari jalan penyelesaian dengan cara yang salah. Masih belum terlambat untuk kita bertindak bagi mengatasinya. Oleh itu, keluarga haruslah berperanan. Yang pertama, memperkukuhkan pegangan akidah dan mengamalkan kehidupan beragama di dalam keluarga.
dengan kehidupan beragama yang sempurna sudah pasti akan menghindarkan seseorang daripada gejala yang tidak sehat, kerana agama adalah benteng yang paling ampuh dalam menjaga umat Islam daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Yang kedua, menjalinkan hubungan di antara ahli masyarakat. Hubungan yang baik atau jalinan yang erat dalam kalangan masyarakat akan menimbulkan cakna dengan keadaan sekeliling serta tidak individualistik. Sikap ambil kisah dan peduli terhadap masyarakat yang terlibat dengan permasalahan sosial seperti dadah perlu diperkukuhkan lagi. Tindakan segera yang sewajarnya seperti menasihati dan melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab sekiranya masih berterusan perlulah dilakukan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Sekiranya tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan hati, dan mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Yang ketiga, sentiasa prihatin dan mengambil berat tentang perkembangan anak-anak dari sudut jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sahsiah. Ibu bapa hendaklah mengambil berat dan mengambil tahu setiap perkembangan atau perubahan anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlu prihatin dan menjadi sahabat kepada anak-anak mereka. Pendekatan ini secara tidak langsung akan memberi ruang untuk ibu bapa mengetahui rakan anak-anak mereka sama ada sewaktu di sekolah maupun di luar waktu persekolahan. Perkara ini amat penting kerana Islam mengajar kaidah dalam mendidik anak-anak supaya mereka terpelihara daripada anasir yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda makhumnya, perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan sembahyang ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkan sembahyang ketika berumur 10 tahun, dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka, yakni lelaki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, berdoa agar masyarakat sentiasa terpelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan. Doa adalah senjata bagi orang-orang Islam. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab semua supaya sentiasa berdoa agar terpelihara daripada segala keburukan, terutama ibu bapa yang mempunyai anak-anak, dan perlu diingat bahawa doa ibu bapa terhadap anak-anaknya adalah sangat mustajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, antara penghayatan yang boleh dijadikan pedoman melalui khutbah pada hari ini ialah, yang pertama, akidah yang mantap serta kehidupan beragama adalah tunjang keharmonian kepada sesebuah keluarga. Yang kedua, institusi kekeluargaan yang harmoni akan dapat menghindarkan masyarakat daripada terjebak ke dalam gejala yang tidak sehat seperti penagihan dadah. Yang ketiga, setiap individu perlulah berperanan di dalam menyelesaikan permasalahan ini demi melahirkan masyarakat yang harmoni. Pepatah Melayu ada mengatakan, bulat air kerana pembetung, bulat manusia adalah kerana muafakat. Sekali lagi, mimbar menyeru kepada semua, sementara kita masih ada masa
dan tenaga, marilah kita semua mudik hingga ke hulu sungai dan mencari sebab mengapa mereka masih lagi terjun ke dalam sungai, dan marilah kita menghalang mereka daripada bermain-main di air yang deras, kerana kesannya teramatlah berat untuk ditanggung. Ingatlah, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Katakan tidak kepada dadah dan juga pelancongan sosial. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma radha 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anzil rahmah wal barakah was salamah was sakinah was sihatad daimah wa antashmula bi inayatika ila fakhamatir ra'isil a'la. Tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah, waj'alillahumma hazil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal baba wal fahsya'a wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan,
untuk mematuhi SOP yang disediakan MKN dan KKM bagi membendung penyebaran COVID-19 yang sememangnya telah berada dalam komuniti kami. Sesungguhnya kepadamu juga tempat kami memohon perlindungan. Ya Allah, jadikanlah kami daripada keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oh